bertajuk Lelaki dan Wanita, Sosialisasi Kerangka Quranik. Jadi pembentangan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum beliau menyampaikan ceramahnya, kita akan lihat sedikit latar belakang beliau. Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia, berasal dari Petaling Jaya, Selangor. Dilahirkan pada 14 Januari 1979. Mendapat pendidikan diploma syariah di Syria, bachelor syariah di Al-Azhar, Tonta, master syariah di UKM, dan PhD syariah di UKM dalam bidang produk makanan semasa, hukum produk makanan semasa. Perjalanan karier dan dakwah beliau bermula sebagai imam di Surau Bandar Baru Bangi, pensyarah muda di Jabatan Syariah Kuis, pensyarah fiqh semasa Jabatan Syariah Fakulti Pengadilan Islam UKM sekarang ini. Dalam dunia dakwah di media, antaranya panel forum Perdana Ehwal Islam TV1, program-program yang terkini adalah Da'i musim kedua di TV3, Mursyid Imam Muda 2, Penasihat Agama Imam Muda 3, dan Pengajar dan juga Hakim, program Pencetus Ummah terbitan Astro Oasis. Dan itulah sedikit sebanyak. Kita merasa bertuah dan beruntung tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat bersama-sama dengan Dr. Muhammad Izhar, kerana sepanjang pengetahuan saya mengenai latar belakang beliau, beliau pakar dalam bidang fiqh semasa ini, dan banyak negeri-negeri yang telah melamar beliau untuk menjadi mufti, tapi beliau masih lagi berminat dalam sebagai dunia pensyarah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya telah minta Al-Fadhil Doktor untuk membuka ruang Q&A yang sebaik mungkin untuk memberi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan mengambil bahagian pada petang ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim untuk membentangkan ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat baik saya Ustaz Zakaria Osman, pengurusan Telekom Malaysia, ketua-ketua jabatan,
muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada petang yang mulia ini kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis, yang mana majlis ini alhamdulillah kita boleh berkongsi maklumat, kita mengambil pandangan-pandangan, berkongsi pandangan yang mana mungkin ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Yang sesuai kita ambil, yang tak sesuai jangan dihina. Jadi itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi sebut dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tak nak lengahkan masa sebab kita nak bincangkan lebih kurang ada 23 slide. Relaxlah. Dia tak ada lah macam kat universiti. Dia slide yang very light. Nampak orang putih kata tenang tengoknya. Tajuk kita pun agak senang dan agak complicated juga sebab ada hubung kait dengan hukum. Dan tuan-tuan, perlu saya ingatkan di sini bahawa hukum ini dia bersifat orang kata apa? Qabilil khilaf. Bahasa Arab yang mudah cerita, mampu untuk berubah-ubah hukum. Tetapi ada hukum yang boleh diubah, ada hukum yang tak boleh diubah. Itu panjanglah ceritanya. Cuma isu-isu yang berkaitan dengan kerja ni, banyak hukum yang boleh berubah. Tambah-tambah isu wanita berkerjaya. Tambah-tambah pula sekarang ni dah ada macam-macam. Lelaki duduk kat rumah, isteri kerja. Semalam saya dalam flight, tepi saya seorang datin. Lepas tu kebetulan sebelum masuk tu datin dia ada lah orang sembang dengan datin tu. Dia kata, saya tak kerja. Dengan bangganya, saya tak kerja. Saya jaga anak. Saya nak pastikan anak saya masuk universiti hasil air tangan saya. Aku dengar geli pun. Jadi maknanya ada orang macam ni zaman sekarang. Sebab dia kata isteri dia dah kerja. Jadi tak sama macam dulu. Dia kata kalau saya kerja, lagi kos tinggi. Ialah benda hukum kan. Kalau nak bagi haram tu pun nak orang tua tu. Kita nak carikan bibit. Bibit sekarang ni gaji tak macam dulu. Dulu berapa? 400. Lepas tu dah naik. Sekarang dia orang minta minimum 900. Saya tahu saya ada bibit. Dan bibit saya pun nak balik kampung lah sebab dia dah tua sangat dah. Jadi saya banyak beli ubat untuk dia. Jadi dia pun saya kata takut dia mati. Bukan, mana doktor yang pesan. Doktor kata ustaz bukan tak nak bagi ustaz ambil. Sebab dia memang baik betul. Solehahnya, semayang tak tinggal. Kalau dalam rumah pakai tudung, tutup aurat elok. Bila tetamu datang, semua tetamu kata tenang jiwa tengok dia. Tapi dia ni ada penyakit darah tinggi kan. Jadi kita risaulah. Dia nak kucing, saya belikan kucing untuk dia. Dia boring, dia kata saya boring bah ustaz, enggak ada orang di rumah itu. Jadi kalau ustaz adakan kucing kan bagus itu. Aku beli seekor kucing dia. Kucing Parsi lagi, tiap-tiap hari main kucing. Jadi darah dia tak naik. Jadi doktor kata okey, dia dah tenang sekali, dia dah ambil kontrak tu, hantar dia balik. Jadi kena dia balik lah. Sekarang dia tengah cari bibit baru, dia orang kata paling-paling baru 900. Jadi sekarang itu perubahan zaman. Jadi hukum kena berubah lah. Jadi itu sebagai mukadimah sajalah, sembang-sembang agar kita tidak stres. Tadi saya tidur sekejap, balik daripada duha, ada tokek batik suruh pergi doa dekat kedai dia. Saya kata apa pula aku kena doa. Tapi dia saja kata nak ambil berkat, kata ajak makan. Kita pergi makan je lah. Makan macam padam, sedap juga sedap dia. Sebab hari ni makan banyak sangat. Semalam makan, sini dia orang ada bagi makan apa, sutong celup tepung besar ni. Saya makan satu tak habis. Hebat dia orang buat. Jadi lepas ni pergilah makan, bayar sendiri, murah aja. Lepas tu tidur sekejap. Tidur macam mana Puan Harzah masuk dalam mimpi saya.
Memang, oh, bad dream. Ustaz, jangan lupa bangun tu ke? Tengok 2.15. Oh, very bad. Okey. Konsep pergaulan dalam Al-Quran. Tuan-tuan perempuan. Tak apa ke saya berjalan ni? Izin. Tak ada benda ni? Tak ada. Lagi bagus ada benda ni. Senang, kita berjalan. Terima kasih. Okey. Oh, dah pakai untuk pen drive. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Tak apa, tak payah. Buang masa ni. Ni dah okey dah, saya tekan-tekan ni. Okey. Konsep pergaulan dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran ya, perempuan, tuan-tuan sekalian. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun iladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sangat cantik ayat ini. Ayat ni kalau kita perhatikan, Allah suruh kita jaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah tak bagi tahu jaga diri kamu, isteri kamu. Ada orang perempuan kata, orang lelaki selalu kata isteri yang menyebabkan dia masuk neraka. Sebenarnya suami pun banyak menyebabkan isteri masuk neraka. Jadi kena faham, Allah kata qu anfusakum wa ahlikum. Jaga kamu dan keluarga kamu. Maknanya isteri jaga suami agar tak masuk neraka, suami jaga isteri agar tak masuk neraka. Cukup cantik. Dan jaga keluarga keseluruhan agar tak masuk neraka Allah Ta'ala. That's why para ulama kata tidak kita kena pastikan yang keluarga kita hidup ikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup ikut syariat ni bukan senang. Kita nak pastikan yang tidak ada benda yang haram ada dalam rumah tangga. Nah, isteri bekerja, tak naklah bila isteri bekerja kita duk tanggung dosa dia. Kita kat pejabat buat benda halal, isteri buat dosa kat pejabat. Sedangkan kerja itu asalnya harus jadi kita kena pastikan yang kita ini bekerja mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru pergaulan-pergaulan ini perlu diambil perhatian agar kita tidak dilaknat oleh Allah di dalam neraka sekali. Katanya Allah Akbar, terima kasih banyak. Okey, cuba tekan slide seterusnya. Islam tidak anti sosial. Ini sangat penting. Ada setengah orang, zaman saya belajar dulu, saya dulu ingat kalau orang perempuan, orang kata apa, kalau orang perempuan zaman belajar macam mana tau, kita diajar. Sebab saya dekat universiti, dekat Syria dulu, kita tak ada perempuan lelaki tau. Macam sekarang saya belajar kat universiti, perempuan sebelah, lelaki sebelah. Kadang-kadang lelaki sikit. Ni untuk apa? Okey. Tu dia. Baru best. Okey. Dulu zaman saya belajar, kita tak boleh campur tau antara lelaki perempuan. Tak boleh. Memang bahkan perempuan tak ada pun dalam college tu. Dia ada college lain 2, 3, 4 kilometer baru sampai kat college dia orang. So pasti kita tak pernah berjumpa. And then bila kita bertemu dengan orang perempuan, kita bercakap pun lain tau. Kita ingat kalau bercakap dengan perempuan, contohlah orang perempuan, ustazah dan muslimin dan muslimat lah dipanggil masa tu. Zaman dulu muslimin, orang lelaki Islam, orang perempuan muslimat. Jadi kalau kita bercakap gini, ustazah, ustazah Allah sebelah mana? Jadi kami pandang sebelah mana? Jadi kita tu ingat Islam macam itu. Sebab kita very extreme masa tu. Kita ingat, tak boleh tengok, jaga mata kan. Ya Allah kata jaga mata. So kita, ustazah, di manakah jalan untuk bertolak? Jadi kita tu cakap dengan apa tu? Orang tak ada. Orang perempuan tak kata datang rumah kita kan. Katakan contoh, ni mudah cerita lah. Ni kata, ni muslimin. Dia rumah dia habis gas. Dia jumpa ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, rumah kami dah habis gas. Boleh tak ustaz tolong belikan? Boleh, insya-Allah. Macam itulah cara kita ingat Islam. Orang ingat Islam begitu. Sebenarnya Islam bukan begitu. Bila kita kaji balik, kita balik, boleh. Kita boleh bercakap macam saya bercakap dengan Puan Ahmad Puan. Daripada KL. Dia Selangor. Saya cakap dengan Puan Hanita. Tak ada masalah, saya boleh tengok. Tengok, tapi kadang kita tengok biasalah. Macam kita tengok meja. Allah. Maknanya tidak ada perasaan.
Dia tak ada langsung perasaan, orang kata apa, ghirah. Dalam kitab dia panggil ada perasaan ghirah, perasaan nafsu. That's why orang perempuan kalau jumpa rasa nampak perempuan lelaki tu menyebabkan naik nafsu dia, tak usah cakap. Tak usah cakap, haram cakap. So elakkan daripada zina. Daripada wala taqrabu zina. Zina ni bukan saja jima, bukan saja persetubuhan berlaku secara haram. Mata zina. That's why kalau kita bercakap, cakap biasa. Saya duduk dengan sembang dengan dia Lofa. Begini. Tak ada masalah, tapi orang masih kata, abang, awak tengok dia. Awak main mata dengan dia. Biasalah orang isteri mana yang tak jealous. Dia Lofa pula. Bukan Kak Tijah, bukan Kak Haroza. Ini Nia Lofa. Nia Lofa. Kita tengok, saya tengok tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Cuma ni orang kita perasan. Kita awak tengok tak, memang kalau kita forum, kita kena tengok itu. Tengok sebagai adab je. Tapi sentuh terang saya kata, tak ada langsung. Kalau dia tahu you nak kahwin dengan I, no, I tell. Faham tak? Sebab you ada kat depan I. Masa tu memang dia depan. Banyak-banyak forum. Saya dengan Heliza lah, dengan Yak Hamzah, tak pernah dia ikut. Bila dengar Nia Lofa, dia ada meeting, batal meeting. No, I must go. Tengok dia depan sekali, terpacak depan. Mood aku hilang. Jadi itu bukan anti-sosial. Islam tak anti-sosial, boleh. Itu sebab perempuan boleh bekerja, perempuan boleh mengajar. Itu sebab kalau katakan nak kata haram perempuan bersosial, makna perempuan tak boleh mengajar. Sedangkan kalau kita balik kepada sejarah, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis macam mana? Para sahabat yang dengar. That's why kita kena faham konsep yang dimasukkan haram tu macam mana. Balik kepada surah An-Nur ayat 31. Tuan-tuan rujuk balik ke situ. Mesti Allah kata jaga mata. Mata tu maksudnya bagaimana? Itu ditafsirkan oleh para ulama, tidak menyebabkan nafsu kita terangsang. Itu saja tuan-tuan. Jadi Islam bukan anti-sosial. Islam jadikan kita saling memerlukan. Kita bekerja ni, lelaki memerlukan perempuan, perempuan memerlukan lelaki. Itu perkara biasa. Contoh, kalau orang perempuan dia bekerja sebagai Allahumma salli ala Muhammad. Orang perempuan yang kehebatan dia filing. Betul tak? Ke TM ni orang lelaki orang perempuan filing, betul kan? Saya sembang dengan Dr. Zaharuddin, Dr. Zahzan Muhammad. Dr. Zahzan Muhammad, dia ni dah jadi CEO sekarang, Telaga Biru. Dia mempunyai hampir 7 orang PA. PA bahagian itu, PA bahagian. Dia kata dulu, dia kata semua PA dia lelaki semua. Tak jadi. File hilang. Surat salah masuk lubang. Habis semua jahanam kerja aku dia. Dah kali terpaksa ambil perempuan. Perempuan dia buat bagus. File A, file B, file C, file 3. Oh, semua file. Doktor nak yang mana? File yang satu. Okey, tu buka. Maknanya kalau dia sakit, buka mesti ada. Tahu, buka tu tak yang pening-pening kepala. Sebab dia kata PA perempuan ni satu je risiko dia. Bila bersalin 3 bulan cuti. Tu je, yang lain okey. Ni orang perempuan. Jadi orang perempuan saling memerlukan. Dia ada kelebihan dia, bahagian filing. Manakala orang lelaki, bahagian dia bahagian kemampuan untuk bercakap, untuk berdepan dan banyak lagi lah. Jadi semua tu merupakan saling perlu memerlu antara satu sama lain. Sama macam tuan-tuan dalam UKM, dalam Telekom Malaysia, saling memerlukan. Kami dekat UKM, kalau tak ada pensyarah perempuan, susah kita. Sebab pensyarah perempuan ni dia lain. Dia bagi pandangan pun macam kami orang lelaki kalau meeting, tak ada perempuan, pandangan kami ialah straightforward lah. Orang perempuan dia nampak, kalau kita buat begini dia akan jadi macam ni. Tu Allah jadi akal pendek, akal panjang tu. Orang lelaki fikir jauh, yang dekat ni sama fikir. Orang perempuan lah. Orang perempuan dia nampak depan, dia tak nampak belakang. Orang lelaki nampak belakang, depan tak nampak. Jadi dia saling tolong-menolong. Jadi jangan kita kata orang perempuan tak boleh. Itu sebab kalau di Arab Saudi, kita tengok orang tak ada pekerja lelaki, perempuan tak ada. Memang dia punya cara pentadbirannya sangat teruk. Tuan-tuan tengoklah, pergi tak ke sana. Teruk, macam mana nak buat? Jadi mereka dah mengharamkan orang perempuan bekerja. Sebenarnya dia orang ni, dia melihat kepada satu pandangan lah, pandangan mazhab. Jadi oleh demikian kita kena faham juga mazhab mereka kat sana, mazhab Bali. Baik, terus.
Syariat adalah keutamaan dalam pergaulan. Bergaul boleh, bekerja boleh, semua kita nak bekerja boleh, tetapi syariat mesti didahulukan. Banyak benda lah nanti saya akan sebut antara perkara-perkara yang kena ambil perhatian. Ya, tidak boleh main kita nak redah mentang-mentang lelaki perempuan boleh bekerja tetapi tak jaga syariat. Apakah syariat itu? Okey. Setiap kita ada tanggungjawab. Syariat yang pertama perlu kita faham, kita mesti fahami tanggungjawab. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang lelaki, orang perempuan, muslimin dan muslimah saling tolong-menolong untuk mengajak kepada kebaikan. Ini sangat penting. So, maknanya dalam organisasi itu ada lelaki, ada perempuan, saling tolong-menolong lah. Banyak perkara yang kita boleh membantu antara satu sama lain. Khususnya dalam pekerjaan, dalam rumah tangga tu saya rasa tuan-tuan pun faham. Sebentar lagi saya akan sebut surat sedikit tak banyak sebab fokus saya kepada hubungan dalam career, dalam kerja. Ini pun banyak benda yang kita kena ambil perhatian. Okey, terus. Tanggungjawab adalah, apakah yang masukkan tanggungjawab? Adalah kesedaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Benda yang sengaja itu sebab dalam hukum kita tengok sengaja ke tidak. Sengaja ke tidak kita buat satu benda. Contoh. Okey. Kita bekerja ni tengah meeting. Tengah-tengah meeting tu kawan kita perempuan sebelah depan kita. Tengah-tengah meeting, biasalah lutut kita kan lengur. Kita terangkat, orang perempuan terangkat kaki, puk, ternampak betis. Berdosa tak? Berdosa tak? Ha? Ya, mestilah lelaki dia tengok. Iyalah, tu buat orang perempuan kena berhati-hati, tutup. Gitu. Tapi ya kadang-kadang kita tengah meeting, atas tengah fikir, bawah tak terfikir dah. Jadi pusing, kaki nampak, ternampak pula kain dalam terkoyak. Lama punya kain dalam, bukan saya nampak, saya tak pernah nampak, ternampak dia lah. Ternampak lagi, itu tak salah. Itu sebab dia kata tanggungjawab untuk menjaga mata. Itu biasa. Kadang-kadang zaman sekarang ni pun orang lelaki pun tak salah. Orang lelaki kadang-kadang banyak mana silap. Bukan pergi pejabat, baju kena masuk dalam kan. Pergi masuk bilik air, buang air, lupa tutup zip. Pakai pula spender seluar dalam Superman. Nampak merah. Kita punya kaki tangan nampak merah. Katakan kaki tangan nampak, dosa tak? Tak dosa. Cuma nak tegur macam mana? Tetap kena tegur. Nak tegur tu orang kata wajib tegur. Sebab tu dia kata tadi ayat tadi tu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling tegur menegur. Tak boleh kita senyap. Apa nak buat? Nak tegur, tuan, zip. Malu, kita malu. Orang perempuan malu nak dengar itu. Apa nak buat? Tulis kat kertas, letak atas meja bos, belah lah. Jadi bos punya, Allah, zip tak tutup. Tutuplah zip tu. Lepas tu bila zip dah tutup, tak payahlah pergi jumpa. Lalu nyintai ya. Itu dah gangguan seksual. Tengok, kita kadang-kadang tak tahu benda tu elok dah, betul dah. Tak payah ambil tahu, jangan kita pertikaian lagi. Bila kita pergi jumpa dia, awak tengok ya, itu gangguan seksual. Tu definisi gangguan seksual. Tu tak boleh, kita tak boleh tak cakap apa-apa. Jangan menyebabkan orang rasa macam apa yang kau kembang ni? Dia orang. Pak perempuan, jangan dicipet. Dah jadi benda lain. Sepatutnya tak boleh. Orang perempuan pula ni laju bab-bab gitu Orang lelaki pula dia main. Banyak berlaku benda-benda ni. Benda semua ni semua kena tahu. Selalunya macam yang pakcik-pakcik ni saya rasa tak ada masalah. Dia takkan berlaku. Yang muda-muda ni banyak berlaku kes. Tapi tak tentu juga. Di jabatan kerajaan berapa ramai yang tak khalwat. Yang tua lah banyak yang tak khalwat. Yang budak-budak ni dia pandai cover. Jadi kena beringat benda ni tanggungjawab. Yang kita sengaja buat dan yang tak sengaja buat. Tak sengaja tak apa, yang sengaja itu memang kena ambil tindakan. Tak boleh kalau katakan dia memang sengaja nak mengganggu kita, sengaja nak buat benda-benda yang lucah, memang kena ambil tindakan dan kena buat
laporan. Itu tanggungjawab. Kalau tak buat, kita tergolong daripada orang yang kitman al-ma'asi, menutup pintu-pintu maksiat, ataupun membiarkan maksiat itu terus berterusan tanpa ada teguran dan sebagainya. Okey, terus amanah dan tanggungjawab ini sangat penting. Setiap kita mempunyai tanggungjawab. Yang perempuan ada tanggungjawab, yang lelaki ada tanggungjawab. Kita kena fikir bersama macam mana kita nak selesaikan masalah. Jika berlaku ni lah, orang kata apa? Berlaku isu-isu gender dalam pejabat. Ini penting. Kena fikir. Macam kami dekat UKM, kita selalu fikirlah macam mana nak selesaikan. Sebab sekarang ni di universiti, kami sebagai pensyarah pun kadang-kadang terpaksa memikirkan nak selesai masalah berdudukan. Masalah pelajar-pelajar tak tutup aurat, pening kepala, duduk fakulti pengajian Islam, tapi bila berjalan, jalan tu pun kita dah takut dah. Seksi, tak macam dulu dah. Dulu sekarang ni tudung dia orang tu mahal daripada tudung pensyarah. Dia punya baju dia, dressing dia merah, biru, berkilat-kilat gitu. Jadi nak cerita budak-budak sekarang ni dah tak macam dulu. Macam saya sebutkan sebelum ni lah, dulu kita pernah tegur pelajar-pelajar perempuan tak pakai kain dalam. Tengok pensyarah sampai kain dalam pun kena tegur. Sebab dia orang tak mau pakai. Bila tanya, kenapa tak pakai? Panas lah, ustaz lah pakai. Dia suruh kita pula pakai. Kalau aku pakai, apa faedah dia? Masalah kamu tu bila berjalan tengah-tengah macam lah, kita macam pintu kan. Tu kalau nak masuk, kalau pensyarah tengah cakap ni, pintu tu kena masuk ke you, kena masuk ni, masuk menyilang dia. Kalau masuk terbuka, buka gitu, cahaya kat belakang orang nampak terus. Memang sebab kita biasa tu. Budak-budak universiti ni itulah, dia buka-buka. Pensyarah kalau berbelit lidah. Sebab apa? Sebab nampak tu pelajar, nampak batang kaki macam ni tak. Pensyarah pun bagi tahu, melalui dekan lah, dekan kata pakailah kain dalam. Tak boleh, dia macam tu. Masih lagi tak pakai. Tambah sekarang ni pakaian lebih orang kata apa, over pula. Sekarang ni tuan-tuan, baru-baru ni saya lihat dengan ada satu TV lah, bulan Ramadan sebelum raya, kita buat apa macam ni, macam program untuk raya program. So dia panggil semua artis-artis, termasuk ustaz-ustaz juga. Jadi malam tu masa buka puasa, bayangkan yang datang tu pakai baju, takut saya. Yang lelaki memang confirm saya pelik lah. Kita pakai baju gini sebab dia pejabat. Dia orang pakai baju Melayu. Cuma baju Melayu dia pun pelik. Baju Melayu ke atas merah. Merah menyala ni, merah yang ni merah bawah ni. Merah. Seluruh biru pekat. Kasut warna kuning. Stokin pink. Samping hijau. Aku kata gila dah bawa ni kan. Hak tu hak lelaki. Hak perempuan tak apalah, masih tutup aurat. Yang perempuan, Allah, pelik. Dia pakai jubah terbelah sampai sini. Jalan gitu kaki nampak, saya macam mana lagi? Allah Akbar. Pusing pun. Itu pula nampak. Pusing kiri nampak, pusing kanan nampak. Saya kata, apa benda tempat ni? Apa saya buat macam ni? Dia orang kata, ustaz, kita dah tahu suruh pakai adab sikit elok. Jadi benda-benda ni, ini tanggungjawab nak berdakwah ni. Slow-slow, lama-lama tergadai juga kita punya iman ni. Pening tuan-tuan. Itu sebab Ustaz Bat tu, PA dia, isteri dia, pening kepala. Memang kena jaga sebab benda-benda ni menyusahkan kita. Dia orang pakaian. Sebab apa? Dia orang lah yang tunjuk kepada pelajar-pelajar ni, mahasiswa yang bekerja sama juga. Dia orang kata, cantik lah tudung tu, cantik lah. Akhirnya menyebabkan kepada maksiat. Jadi sangat penting. Itu tanggungjawab amanah dengan agama tu sangat penting. Dah dalam pegang syariat, agama pun kita kena berjaga-jaga. Baik. Okey, pergaulan, cabaran pergaulan bagi wanita berkerjaya. Ini pun saya nak ambil perhatian sebab ini hukum yang banyak orang bincangkan dalam hal ulama bincang dalam kitab-kitab. Okey. Pertama, pergaulan bebas yang disengajakan atau tidak sengaja. Ni. Abaikanlah orang muka ni. Tapi nak cerita ni, gambar ni, bila kita tegur dia kata apa? This our job. Ini kerja kami. Dan tak pelik apabila ada menteri kata, alah, berlakon, bekerja je.
Kan? Bukan buat apa pun, bukan berzina apa. Kalau kita cakap macam tu, memang habis. Habis. Jadi kena ambil perhatian. Bekerja bukan maknanya bila dibenarkan bekerja kita boleh buat apa saja tanpa kembali kepada syariat. Itu sebabnya saya ingat macam pergaulan. Contohlah, sebelum kenapa dia bunyi ni? Dia memang habis bateri. Dekat sangat? Jauh kan? Tak apa. Dia bukit dekat, saya pusing sini. Okey, dulu kita tak pernah masa kita bekerja, mula-mula kerja kita tak sentuh lagi perempuan. Terjadi. Sekarang bila dah bekerja dah mula. Orang kata bila bertemu dengan orang klien dah kena salam lah. Betul tak? Salam dengan perempuan. Lepas tu ada pula yang bawa pergi clubbing malam. Dia panggil apa malam tu? Dia orang ni macam CEO. Dia orang ada ni kad credit card untuk dia ada bajet untuk ni. Entertain orang ni. Ini sampai kelab malam tau. Dia orang ni nak dapatkan projek sampai ke kelab malam. Jadi pernah seorang businessman dia cakap saya ni lah. Dia kata, Ustaz, saya ni dah alhamdulillah dah taubat, dah tak buat dah benda haram tu, baru ni dapat projek. Jadi kena entertain, nak dapatkan cek saya ni, saya kena entertain, kena bawa dia pergi. Dia minta lah 8 orang. Pergi mana? Pergi kelab malam. Ni berlaku kat Johor. Dia orang pergi kelab malam. Yang sedihnya, yang buat ni, yang ajak ni, semuanya orang Islam. Suami, isteri seorang tak tahu. Dia duduk, bawa, minum arak. Saya alamak. Dia kata, kau pergi mana bawa minum arak? Dia kelab lah, kelab. Yang kelab ni atas sikit lah. Dia kata, siapa yang bayar? Saya terpaksa bayar, Ustaz, sebab kad kredit tu memang untuk saya entertain. Lepas tu, awak bayar tak? Datuk bayar? Bayar, saya bayar lah, Ustaz. Yang okey lah, saya memang tak minum, saya minum Coca-Cola je. Dia orang tu kedarah arak. Satu. Yang kedua, bila dah mabuk, apa dia orang buat? Dia panggil pula perempuan. Seorang perempuan, 3,500. Tengok 7 orang. Dia kena bayar kad kredit. Kad kredit tu bayar minum-minum, makan-makan dia. Yang kena bayar juga ialah perempuan-perempuan ni. Seorang 3,500. Ustaz, bayangkan 7,000. Saya tak kisah, itu syarikat bayar. Yang saya risau ni macam mana? Saya berdosa ke tidak? Ayat itu main point dia. Saya berdosa ke tidak? Saya kata, Datuk, berapa orang Datuk bayar minum arak? 7 orang. 7 orang minum arak. Alhamdulillah. Bagus Datuk, tahniah. Yang Datuk bayarkan perempuan berapa orang? Sama juga Ustaz, 7 orang. Alhamdulillah, bagus. Datuk neraka sama dengan orang. Ya Allah, dia risau. Dia risau, ya Allah Ustaz, betul Ustaz, kenapa sampai kena bayar, kena masuk neraka gitu? Dah, sebab kita mendorong dia untuk buat benda haram. Sepatutnya Datuk tak boleh bayar. Ya Allah, dia merepek seorang. Ya Allah, menyesalnya saya bayar. Dia orang yang sedap 5-6 minit, aku yang sakit kepala. Ni, bayar. Itu sebab saya kata, fikir sebelum kita buat tindakan. Saya kata, Datuk dah bayar, Datuk taubat lah. Sekarang ni taubat, nasib baik Datuk tak mati dalam tu. Katakan Datuk tengah bayar, saya bayar. Lupa, Datuk tanggung di akhirat pula. Habis, sebab kita mendorong tu ma'adda ilal haram, bahawa haram tu benda macam ni. Walaupun ini dia kata ni, this my job, ini kerja aku, maka tetap haram. Tak boleh nak buat apa lah. Macam orang kata nak bersalaman antara lelaki perempuan. Saya pun tak tahulah macam mana orang hari ni. Dia nak membolehkan benda yang haram. Memang ada pandangan kata boleh berlapik. Contoh, Kak, nama apa Kak? Oh, Kak Kamariah. Kata datang orang katakan orang atas yang datang. Assalamualaikum Kak Maria. Macam mana Kak nak buat? Tunduk je sini. Tengok, akak bagus, tunduk je. Kalau dengan menteri, Tunduk juga. memang akak terbaik. Maknanya dia sanggup tak bayar. Ada orang sanggup. Oi, tak apa, menteri tu. Apa masalah menteri? Tak, apa masalah dia? Dah. Kalau kita ada prinsip, Allah tolong kita. Selalunya kita hulu-hulu ni. Orang tu tak sampai lagi, dah penting dia tahan. Orang tak salah.
Kita perhati juga. Itu sebabnya kita kena ada prinsip dulu dalam pergaulan ni sangat penting. Jangan sampai kita terjebak dengan benda-benda haram. Tu kalau katakan salam ni mazhab Syafi'i tetap haram tanpa lapik. Berlapik ada khilaf. Contoh, tiba-tiba kalau akak nak salam juga pakai sarung tangan. Salam juga sebab dia kita tak nak buat macam mana? Bos kita ni, dia orang besar, dia boleh buat apa saja tau. Kita tak. Berapa kali nak tunduk? Saya bukan orang Jepun. Kalau orang dia tak nak Islam, dia akan buat. Percaya, sebab saya dah kena banyak. Kita jumpa orang-orang bukan yang biasa-biasa, orang yang ada nama, dia nak salam juga. Minta maaf, saya ada wuduk. Dia sebut ada wuduk, muka dia berubah. Tapi lama-lama dia faham lah. Dan kali kedua dia nampak dia jauh, ada wuduk ya. Saya pernah kena dekat Sabah, ketua pengarah. Habis turun Datuk Mufti duduk kat atas. Saya pun pelik, tak turun. Aku seorang turun ke bawah. Ada seorang ketua marah, "Ustaz, baguslah perkataan mana ni." Orang-orang biasalah bila bos turun, keliling semua orang pengikut sekarang semua tengok. Kita tak depan. Aduh, Datuk saya tak ingin nak balik. Kita sampai ni, nak balik. "Ustaz, I tengok dia TV selalu, Ustaz. Can I share hand you?" Dia mari dekat lah, kita nak buat macam ni. Allah, saya ada wuduk. Itu standard punya ayat. Tolong sampaikan. Ustaz Izhar tak payah salam, dia memang ada wuduk. Ni sekarang ni saya ada wuduk 24 jam, kecuali tidur. Memang saya amal gitu. Jadi orang salam, minta maaf saya ada wuduk. Lepas tu Datuk kata, Ustaz, ni bila cakap orang pandai macam tu tak? Ni pukul 11 malam, Ustaz tak semayang lagi ke? Kau ingat semayang ni ada wuduk? Kata, tak Datuk, saya ni memang jaga. Pukul 12 baru saya tak pakai, baru batal wuduk saya. Jadi kalau Datuk nak salam pukul 12 ni, kita nak balik tadi. Ustaz ni. Lepas tu jumpa kat Putrajaya awal ni. Jumpa. Ustaz, terima kasih datang. Ustaz mesti ada wuduk kan? Pukul 12.30 malam kan baru boleh salam kan? Tambah setengah jam pula lah. Jadi nak cerita, benda tu kita nak ada prinsip. Kalau tak ada prinsip, insya-Allah kita selamat. Kalau tak ada prinsip, selamat kita masuk ke dalam ke alam neraka. So that's why pergaulan bebas ni kena berhati-hati. Kadang-kadang bila bercakap dekat sini, kita ni macam ni. Macam mana boleh? Tu sebab saya tak buat contoh itu. Lari. Ni kata ni pakcik ni, apa nama pakcik? Pakcik Ilyas. Pakcik tak boleh, sebab saya muda je pakcik. Datuk buat dua lah, saya muda ni. Kata Datuk cakap, kalau boleh pergaulan bebas. Itu pergaulan bebas yang membawa kepada haram. Macam yang dah berumur kan, yang tegur yang muda-muda tu. Kadang-kadang kita nak tegur direct pun tak boleh. Orang muda ni dia ada ego dia. So kita kena slow lah, slow talk dengan mereka. Kata tu, kena jaga juga benda ini fitnah. Mungkin tak kena, lepas ni takut kena. Itu semua kena berhati-hati. Inilah bahana kepada wanita bekerja. Itu sebab Arab Saudi fatwakan haram terus perempuan bekerja. Dia tak nak ni. Ada kes kena tangkap khalwat perempuan jusasi, lelaki hanya grade 27 tak salah saya. Kena tangkap khalwat. Perempuan jusasi, isteri orang pula. Ni yang terbaru, orang tanya hukum macam mana ni? Isteri nak buat macam mana? Suami nak buat macam mana? Sebab suami dapati isteri kena tangkap khalwat. Tangkap bukan tangkap biasa, berzina ni. Bukan tangkap biasa, berzina. Dia kata macam mana ni? Perlu tak suami ni cerai? Mula saya kata kahwinkanlah lelaki yang perempuan tu. Mana boleh Ustaz? Isteri orang. Siapa isteri orang? Yang jusasi. Tengok, jusasi. Nak buat macam mana? Terbalik pun ada. Lelaki jusasi, perempuan tu bukan jusasi, orang bawah. Nak cerita sebab apa tu? Sebab inilah pergaulan yang kadang-kadang tidak nampak. Selalu bos dengan anak bos selalu berlaku.
Baik, terus keliru antara hukum dan tanggungjawab. Ini pun satu hal juga. Contoh kita ni macam tanggungjawab dengan hukum ni pun satu hal. Duduk sebilik. Siapa ada jadi ni? Jadi ada tak yang jadi ni? Sekretari. Ada tak? Sekretari. Tengok kat mana? Cuba kat mana? Solehah ni. Akak lagi sekretari. Bilik akak dengan bos. Oh, senang. Saya tak nak bos perempuan, nak bos lelaki. Ada tak? Mana kak? Kak bos lelaki ya? Bilik akak macam mana dengan bos? Asing ya? Maknanya bilik akak, dia masuk bilik bos dulu ke masuk bilik akak dulu? Lepas tu bawa bilik bos. Mana masuk bilik akak tu, masuk bilik bos kan? Okey. Bilik akak dengan bilik dia tu buka tak pintu? Bilik akak ke bilik luar? Buka. So tak khalwat. Apa? Betul. Jangan kata memang bab tu orang tanya, ustaz saya nak berhenti kerja. Saya kata kenapa berhenti kerja? Sebab saya tiba naik pangkat jadi sekretari. Kata alhamdulillah, tahniahlah. Mana boleh ustaz? Bilik satu dengan bos. Kata dia betul. Takkan bos duduk sekali dengan bilik kan? Tak munasabah. Dia kata ustaz masuk bilik saya dulu, lepas tu masuk bilik bos. Saya kata bilik bos tu terbuka, bilik kamu tu buka lah. Oh iya ke? Boleh ke? Tak khalwat? Tak khalwat. Masuk bilik mufti Selangor pun macam tu. Masuk bilik mufti, bilik PA dulu, lepas tu baru masuk bilik Datuk. Tak apa, yang penting ada hijab, ada penutup. Kalau berdua-duaan ni masalah. Berdua-duaan masalah. Contoh tak kira lah sekretari macam mana. Katakan ni tanggungjawab dan hukum. Macam Kak mesti pagi-pagi nak hantar apa? Nak hantar file kan? Nak hantar file. Bilik bos tu kalau nak ikut syariat kena buka. Pintu kena buka. So hantarlah bos pagi ni meeting dengan pintu tu buka. So kalau orang lalu nampak, okey, tak ada masalah. Yang masalah tutup. Sekarang ni macam ada setengah-setengah tempat dia dah jadikan cermin bilik bos tu. So bilik bos tu buka lah cermin tu. Time dia rehat baru tutup. Itu antara jalan-jalan untuk ikut indeks syariah. Sekarang ni Malaysia tengah buat indeks syariah. Ke situlah kita nak pastikan. So antara tanggungjawab dengan hukum, dahulukan hukum, tanggungjawab kemudian. Hukum dulu. Yang kedua, contoh diminta untuk pergi kursus ataupun pergi teman bos meeting. Suami tak izin, nak buat macam mana? Suami tak izin. Ni dah berlaku ni. Suami tak izin, isteri pula bos suruh pergi New Zealand. Lagi. Macam mana? Apa? Hukum kan? Ajak suami pergi. Suami tak mau pergi. Suami kata, I tak pergi, I ada kerja, I ada meeting. Anak-anak sampai jaga. You tak pergi dengan siapa? Dengan you. Jadi masalah pula. Sekarang ni kalau jadi macam tu keadaan, dahulukan family. Berhenti kerja kalau dah suami tak nak macam tu. Kalau dah begitu perangai suami, berhentilah. Sebab isteri kerja tak wajib. Hukumnya harus untuk bantu ekonomi suami. So kalau dia tak nak berkompromi, so berhenti. So abang saya nak berhenti, saya memang nak berhenti lama dah. So kalau dah macam ni awak tak bagi pergi, menyusahkan saya, so saya berhenti. Masa tu dia gelabah. Betul tak? So kena bincang betul-betul. Orang lelaki pun kena faham lah, sama ikut ataupun dia izinkan dengan bersyarat. Syarat apa dia? Bagi tahu pada suami isteri apa yang boleh, apa yang tak boleh. Boleh masa time meeting boleh bertemu, tetapi bertemu waktu malam, duduk berdua-duaan, teman bos pergi minum, temuan bos pergi itu tak boleh. Satu. Yang kedua, yang ketiga, bila berada di luar ataupun kita kadang-kadang terpaksa bermusafir dengan seorang yang bukan mahram, berlaku tak? Berlaku. Macam mana nak buat? Contoh, kita nak naik taksi ataupun kita naik kereta kawan.
Katakan saya ke JTM, saya nak dihantar ke Negeri Sembilan. Daripada HQ Kuala Lumpur nak pergi ke Negeri Sembilan. Saya pergi dengan Kak Haroza. Aku kenal ni nama dia seorang ni. Okey, nama Kak Haroza. Kena pergi dengan Kak Haroza. Kak Haroza kena pergi juga. Aduh. Nak pergi satu kereta boleh tak? Kalau dia ada dua cara lah. Pertama, tak boleh pergi. Kalau boleh pergi berdua, dua kereta untuk elak daripada fitnah. Itu jalan pertama. Jalan kedua, Kak Rozak tak boleh bawa kereta jalan jauh. Suami pula tak boleh ikut. Nak tak nak, kena naik kereta pejabat. Macam nak buat? Kena cari seorang peneman. Dia panggil muhallil. Carilah teman. Kak Rozak kena ada seorang perempuan, ataupun lelaki tu cari seorang lelaki yang lain. Yang selamat, akak cari mahram. Itu sangat penting. Dan akak duduk belakang, yang mahram tu duduk depan. Ataupun kalau naik berdua-duaan. Ini berlaku kan, saya tak mahu sebut. Berlaku dekat salah sebuah CCTV. Ustaz yang buat tu. Ingat ustaz pun tak terlepas daripada fitnah. Dia nak teman apa tu? Nak teman, dia nak naik kereta, dia nak balik. Kebetulan kereta seorang penerbit ni duduk dekat atas jauh, agak jauh tempat kereta dia. Dia temankan. Marilah kereta hujan pula. Perempuan ni pula pergi duduk tepi depan. Dia pula pakai seluar jin. Ustaz ni pun pegang peha dia. Wah, pakai seluar jin nampak? Gangguan seksual. Ustaz, bak kata Datuk Harudin lah, ustaz bukan malaikat. Tu sebab ustaz ramai kahwin 4. Sebab ramai yang nak bukan salah ustaz tu, dah ramai nak dia, nak macam mana? Cuma yang ni kebetulan nasib dia nak perempuan tu. Dia ada isteri, lepas tu ada anak-anak. Dia pegang apa? Perempuan tu mereka tak boleh nak berkata-kata apa ya. Main dengan benda-benda dia. Itu sebabnya tuan-tuan, nak naik pun, nak tumpang pun terdesak sangat, belakang dulu. Macam naik teksi lah. Sama juga hukum. Orang perempuan naik teksi nak pergi ke airport, jangan duduk depan, duduk belakang. Jadi selamat kita kat situ. Itu pun pandangan yang lembut dalam mazhab. Kalau ikutkan tak boleh, haram. Kena ada driver teksi perempuan pula sekarang. Saya cadangkan di Kementerian Kewangan, kena ada driver teksi perempuan. Macam coach naik train,